Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar sekalian? Jumpa lagi kita pada hari ini dengan tajuk bab 2 iaitu tekanan, subtopik 2.2 tekanan atmosfera. Standard pembelajaran. Pertama, memerehatkan tentang tekanan atmosfera. Kedua, berkomunikasi tentang nilai tekanan atmosfera. Dan ketiga, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Empat, memerehatkan kesan tekanan atmosfera ke atas objek pada altitud tinggi dan aras kedalaman di bawah laut. Okey. Jadi apa dia tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Jadi bagaimana tekanan atmosfera ini wujud Jadi kita imbas kembali atmosfera kita tahu satu lapisan campuran pelbagai gas seperti nitrogen, oksigen dan karbon dioksida yang mengelilingi bumi Jadi berat bagi GC atmosfera ini menghasilkan tekanan di atas permukaan bumi dan ke atas semua benda-benda yang ada di bumi. Maka tekanan inilah dikenali sebagai atmosfera Ketempatan udara di permukaan bumi meningkat apabila lebih banyak molekul udara jatuh ke atasnya disebabkan oleh tarikan graviti bumi Dan molekul udara yang berhampiran permukaan bumi tertakluk kepada mampatan yang menghasilkan tekanan udara yang tinggi. Tekanan udara inilah yang menyokong atmosfera dan menghalangnya daripada runtuh. Jadi itulah kewujudan tekanan atmosfera Jadi kita tengok pula kewujudan tekanan atmosfera dari segi aktiviti dia Jadi kita imbas kembali apa yang kamu dah pelajari ketika di menengah bawah Jadi ini adalah satu aktiviti di mana satu bekas yang dipanaskan kemudian kita tutup dan kita tuang air sejuk Dan bekas ini contohnya tin dia akan kemik lah disebabkan oleh perbezaan tekanan Di bahagian dalam tekanan dah jadi rendah. Jadi tekanan atmosfera di sekeliling yang lebih besar akan menekan dan menyebabkan bekas ini menjadi kemik Okey, seterusnya picagari Jadi picagari apabila kita tarik omboh dia ke atas di bahagian dalam ni dia jadi separa vacuum menyebabkan tekanan atmosfera di sekeliling menolak cecair ini masuk ke dalam picagari tersebut Dan seterusnya gelas yang telah kita isi air kita letak satu kertas yang tebal kita lekatkan bahagian atas dan bila kita terlangkupkan air itu masih ada di situ Ini disebabkan oleh tekanan atmosfera menekan yang menyebabkan air itu tidak jatuh Dan yang seterusnya apabila kamu sedut air kamu minum air menggunakan straw Jadi apabila kamu sedut di dalam straw ini tekanan dia dah jadi kurang kerana bila kamu sedut maknanya kamu buang udara di dalam Jadi dalam straw ni dia jadi separa vacuum lah menyebabkan automatik tekanan sekeliling tekanan atmosfera lebih tinggi menolak air ini masuk ke dalam straw So aktiviti ni kamu dah pernah tengok ketika di menengah rendah Okey, kita tengok pula tekanan atmosfera berdasarkan ketinggian Jadi pada ketinggian ataupun sekarang kita panggil bawah di paras laut lebih kurang 100,000 Pascal Jadi semakin kita naik ke atas daripada paras laut tekanan dah berkurangan menjadi 50,000 Pascal. Ni di kawasan gunung lah Okey, di atas lagi naik
semakin tinggi lagi ya. Ini kawasan kapal terbang-terbang ya. Lebih kurang ya, altitude 11,000 meter. Tekanan dah berkurang menjadi 25,000 Pascal. Dan ya, di mana satelit dilancarkan dah berada di situ ya, iaitu di angkasa, tekanan dia dah menjadi hampir kosong ya. Jadi tekanan atmosfera ini dia berkurangan dengan ketinggian lah ya, kerana kita tahu udara di atmosfera semakin tipis pada altitude yang semakin tinggi. Sebab tu bila kita ukur tekanan atmosfera ya, pada paras laut, nilai dia 760 mm mercury. Okey, bila berada di puncak, contoh di Gunung Everest ya, anda boleh tengok sendiri ya, paras dia telah jatuh ya kepada 250 mm mercury ya. Okey, nilai tekanan atmosfera. Okey, kita ada satu bekas ya, kita nak sediakan barometer mercury ringkas. Jadi dia terdiri daripada satu batang tiub ya, sepanjang 1 meter yang diisi mercury, dan kita juga ada satu bekas yang mengandungi mercury. Maka ya, tiub panjang tadi kita terbalikkan ke dalam bekas tersebut ya. Menyebabkan ya, turus mercury itu jatuh sehingga pada ketinggian tertentu lah ya, dan dikekal kat situ. Dan kejatuhan ini terjadi kerana tekanan atmosfera yang bertindak pada mercury di dalam bekas ini ya, seperti gambar rajah ini ya. Dan ruang kosong di bahagian atas ni ya adalah ruang vakum ya, di mana di sini ya tekanan dia hampir sifar lah ya, kerana tiada udara ataupun jirim kat sini ya. Okay, seterusnya kita nak tengok nilai tekanan atmosfera, iaitu pada aras laut, nilai H ini 700 mm mercury ya, bersamaan dengan 76 cm mercury. Di mana ketinggian 760 mm ini kita kenali sebagai tekanan atmosfera piawai ataupun 1 atmosfera. Okay, 1 tekanan atmosfera bersamaan dengan 760 mm mercury. Okey, dan 1 atmosfera ni macam mana kita nak tukar pada Pascal ya? Jadi kita gunakan formula H rho G lah. Sama seperti tekanan dalam cucuk air juga formula dia ya. Iaitu milimeter kita tukar pada meter kali 10⁻³ dan kita masukkan nilai ketumpatan dan nilai pecutan graviti. Maka nilai dia bersamaan dengan 101,396.16 Pascal. Ya, so ini adalah unit dalam Pascal ya. Dan ingat ya, arah ketinggian H ini ya berubah jika altitude berubah, iaitu ketinggian berubah lah ya. Jika tiub ni kita sengit ya, nilai H tu dia takkan berubah lah. Ataupun kita tukar dengan tiub yang berbeza, contohnya saiz dia ya pun sama, tak ada perubahan, ataupun kita tambah mercury juga tiada perubahan, sama ada kita tambah atau kita kurangkan. Kerana nilai H ni dia bergantung kepada altitude ya. So ini adalah nilai tekanan atmosfera, sama ada dalam milimeter mercury ataupun dalam Pascal. Okey, alat pengukuran tekanan atmosfera. Okey, ini adalah alat yang bernama barometer 14. Okey, tujuannya ya untuk mengukur tekanan atmosfera dengan nilai dia boleh ukur dengan kejituan yang tinggi lah ya. Di mana nilai tekanan ditentukan oleh perubahan ya ketinggian turus mercury yang ada dalam barometer ini ya. Oleh kerana saiz dia besar ya, jadi kita letak kat dinding sebenarnya di dalam bekas, kita boleh letak kat dinding. Jadi saiz dia besar memang sukar dibawa lah ya. Dan dia mengambil masa untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera ya. Oleh kerana kejituan dia tinggi ya, nilai dia ialah
0.1 mm mercury dan kegunaan dia kita nak ukur, contoh ya, ukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca ya. Okay, seterusnya kita tengok alat pengukuran tekanan atmosfera yang kedua iaitu barometer aneroid ya. Jadi nilai tekanan atmosfera ni ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Ini bahagian dalam dia lah ya. Ni bahagian gambar rajah dia yang sebenar yang kita boleh nampak. Okay, ini yang bahagian dalam lah kotak separa vacuumnya. Jadi saiz dia kecil saja ya. Jadi dia portable ya, dia mudah alih. Dan bacaan atmosfera diberikan secara langsung lah di mana kita berada ya, altitude mana kita berada. Okay, kejituannya rendah iaitu 1 mm mercury. Okay, kegunaan dia sama ada di rumah, ya, kapal terbang, ya, kapal ataupun kapal terbang, ya, pesawat udara. Ya. So, ini adalah alat yang kedua. Ya. Okay, unit tekanan. Jadi sebenarnya unit tekanan ni kita ada beberapa unit. Ya. Antaranya Pascal. Ini adalah unit SI. Digunakan dalam bidang sains, ya. Dinyatakan dalam unit Pascal sebelum kita gantikan dalam rumus. Ya, contoh kita nak tengok ya, tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu iaitu 100,800 Pascal. Ya. Okey, dalam milimeter mercury pula, ini adalah unit monometrik tekanan. Digunakan dalam bidang perubatan, ya, meteorologi iaitu kaji cuaca, penerbangan dan juga dalam bidang sains lah ya. Contoh tekanan darah ya, kita cek tekanan darah di klinik ya. Nilai dia 120/80 ya, nilai itu diukur dalam unit milimeter mercury. Dan kita juga ada dalam meter air ya. Jadi kita tulis secara formula dia. Ini adalah unit dia lah ya, secara simbol, maaf ya. Okey, unit ni adalah unit metrik ya. Mengukur tekanan air dalam laut ya, takungan ya, dan juga takungan air dan juga empangan. Contoh tekanan air di empangan Bakun ialah 150 meter air. Dan yang seterusnya dalam milibar, okey. Dan ini adalah unit metrik yang kecil. Pengukuran dalam bidang meteorologi setara dengan unit hektopascal. Okey, ini simbol dia. Iaitu 1 milibar bersamaan dengan 1 hektopascal. Hekto kuasa berapa? Ya, ingat balik ya. Susunan imbuhan yang kamu belajar semasa tingkatan 1 ya. So hekto ni 10 kuasa 2 lah ya. Jadi contoh ya, tekanan atmosfera ialah 1013 milibar ya. So, ini adalah unit tekanan ya. Jadi, kamu akan jumpa banyak unit ya. Dan dia bergantung kepada kegunaan yang kita nak gunalah ya. Okay, contoh soalan penyelesaian. Kita ada satu rajah barometer mercury okay, di sebuah stesen kaji cuaca. So, berapakah nilai tekanan atmosfera di stesen kaji cuaca itu dalam unit Pascal? Ya. Jadi, bacaan ni kalau kita baca, dia setinggi ini, kita terus bacalah 86 cm mercury. Tukar 86 ini kepada meter dan masukkanlah dalam formula H-rho-G. Ya. Okay, bila kita masukkan, ya, kita masukkan nilai ketepatan, kita masukkan nilai percubaan graviti, maka kita dapati nilai dia ialah 114,737,000.76 Pascal. Ya. Okey, kesan altitude ke atas magnitude tekanan atmosfera. Kita tahu ya, tekanan atmosfera ni menurun bersama dengan altitude, iaitu ketinggian di atas paras laut. Ya. So, di altitude tinggi, ketumpatan dan suhu udara ni dia menjadi semakin rendah. Oleh itu, ya, kamu boleh tengok gambar rajah ni, ya, kekerapan pelanggaran molekul udara menurun dan itu menyebabkan tekanan atmosfera juga menjadi rendah.
Cuba tengoklah semakin ke atas, ya, semakin jauh-jauh ya kedudukan ya molekul udara ini. Ya, sebab itu oleh kerana ketepatan dah berkurangan, ya, suhu dah berkurangan, maka tekanan juga berkurangan. Ya, bila kita berada semakin tinggi altitudenya ya. Okey, kesan altitud ke atas magnetik tekanan atmosfera ya. Di altitud tinggi di mana tekanan udara adalah rendah ya. Jadi apa yang berlaku, kita akan menghadapi kesukaran lah ya dari segi pernafasan kita ya. Kita nak bernafas pun jadi rasa macam sesak ya. Boleh berlaku hidung berdarah ya. Di mana hidung berdarah ini disebabkan oleh tekanan darah yang agak tinggi dalam badan kita lah berbanding dengan yang di luar. So benda ni dia berlaku secara tidak sengaja sebenarnya ya. Disebabkan oleh perubahan tekanan dan badan kita tak dapat nak adaptasi benda tu dengan cepat ya. Okey, seterusnya ya. Kalau kita terbang tinggi ya, menggunakan kapal terbang ya, yang kita tahu dia naik sampai beribu-ribu kaki ya, kita akan menghadapi sama kita tahu tadi tekanan atmosfera semakin berkurangan ya. Maka di dalam ya kabin pesawat moden ini ya, dia akan mencuba ya mengekalkan tekanan udara yang tetap ya dengan meningkatkan tekanan udara sama dengan di luar lah ya untuk melindungi anak kapal dan penumpang ya. Dan apa yang dilakukan juga ialah dia kitas semula udara dalam kabin supaya segar dan cukup oksigen dan mengingatkan penumpang supaya banyak minum air lah, terutama perjalanan yang jauh ya, bagi mengelakkan dehidrasi. Okey, so ini yang antara langkah yang perlu dilakukan lah bila kita berada di tempat yang tinggi ya. Okay, bagaimana pula kesan tekanan atmosfera pada aras kedalaman lampau, iaitu daripada paras laut termasuk ke dalam air ya. Kita dah belajar tekanan dalam cuaca air. Kita tahu ya tekanan dia semakin dalam kita masuk daripada paras laut, semakin dalam kita masuk ke dalam air ya. Tekanan dia adalah tinggi. Ya, berbanding daripada paras laut kita naik ke atas, ya, tekanan dia semakin rendah ya. Jadi ya penyelam ya, terutama penyelam profesional ya, mereka menghadapi risikolah ya mengalami tekanan yang berkali ganda ya. So apa yang berlaku ya, boleh terjadinya pembentukan gelembung nitrogen ya dalam tisu atau salur darah ya yang dipanggil penyakit nyah mampatan ataupun the bends, di mana keadaan ini menyebabkan dia sakit dan seterusnya boleh membawa maut lah. Gas nitrogen ini sebenarnya datang sekali dengan gas oksigen daripada tangki yang digunakan oleh penyelam profesional tersebutlah ya. Jadi untuk mengelakkan kejadian ini, penyelam akan mengambil masa lah ya untuk naik perlahan-lahan ke atas untuk menghentikan nyah mampatan tersebut. Jadi ini memberi masa untuk gas nitrogen untuk meresap keluar semula daripada tisu dan seterusnya dibebaskan melalui pernafasan. Jadi penyelam-penyelam profesional mereka dah tahu keadaan ini dan mereka telah dilatihkan dengan cara yang betul dan cukup untuk badan mereka ya boleh adaptasi dengan perbezaan tekanan yang berlaku ya. Jadi itu yang berlakulah ya. Okey, seterusnya kapal selam ya yang kita tahu juga ya. Kegunaannya boleh berada di dalam laut ya, di permukaan ya ataupun terapung ya. Jadi kapal selam ni dibuat daripada bahan yang kuat ya seperti keluli atau titanium supaya dapat menahan tekanan lah di sekeliling yang tinggi di dalam lautan. Dan di dalam kabin dia juga ya dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut ya. Jadi itu yang dilakukan ya. Okey, kita tengok kita juga imbas kembali aplikasi tekanan atmosfera yang juga kamu telah pelajari di menengah bawahnya, iaitu antaranya pelekat plastik ya yang kita gunakan untuk menggantung objek ringan ya. Jadi apabila kita menolak ya
bahagian yang bulat ini, separa bulat ini, bila kita tolak, ya, apa yang berlaku sebenarnya kita mengeluarkan udara daripada situ, ya, menyebabkan dalam ni menjadi separa vacuum. Bila dah jadi begitu, tekanan dia rendah, ya, jadi automatik di luar tekanan tinggi akan menolak, ya, pelekat ini melekat, ya, pada dinding, ya. Jadi ini untuk objek yang ringan lah, ya, untuk kita gantung, ya. So ini contoh yang sebenar lah, ya, alat tersebut. Okey, pengangkat kepingan kaca. So yang ni, ya, digunakan untuk melekatkan kepingan kaca yang besar, ya, di bangunan-bangunan yang ada sekarang lah, ya. Jadi apabila penyedut getah ni kita tekan pada gelas, sebenarnya kita paksa, nampak ni, kita paksa udara keluar, ya. Yang menyebabkan dalam dia menjadi separa vakum. Okey. Jadi bila dah begitu, tekanan dalam dia rendah. Dan bila dah dalam rendah akan berlaku perbezaan tekanan. Jadi tekanan atmosfera jadi tinggi, akan menekan kuat, ya, penyedut itu, ya, dan dia akan melekat kuat pada permukaan kaca tersebut, maka bolehlah digunakan untuk dipasang pada bangunan, ya. Okey, inilah ini digunakan untuk pasang pada bangunan-bangunan, ya, yang besar seperti inilah, ya. Okey, seterusnya pembersih hampa gas, ya. Vacuum kita, ya. So apa yang berlaku, ya, apabila kita hidupkan dia punya motor, ya, kipas akan berpusing lah, ya, akan meniup udara keluar, menyebabkan di bahagian depan ni dia menjadi separa vacuum. Okey. Jadi bila dah berdemikian, ya, dalam dah jadi tekanan rendah. Okey. So di bahagian luar, ya, tekanan atmosfera menjadi tinggi lah. Dia akan tolak masuk semua abuk-abuk yang ada ni lah, ya, melalui tiup dan seterusnya ke kawasan separa vacuum. Dan bila dia masuk kawasan filter, abuk-abuk tadi akan tinggal dan yang keluar adalah udara yang lebih bersih, ya. So itu adalah cara kerja bagi pembersih hampa gas, ya. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video ini dapat membantu, ya, anak-anak pelajar sekalian untuk lebih memahami, ya, tajuk kita pada kali ini, ya. Jadi pada anda semua, ya, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe, ya, sebagai tanda sokongan anda kepada cikgu, dan insya-Allah, ya, anda akan dapat, ya, notification apabila ada video-video terbaru daripada cikgu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Everything changes.